Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha penolong kanan Kokom, penolong kanan 1, Ince Monten bin Santaim. Yang turut berusaha juga Ince Sufyan, penolong kanan Kokom, guru-guru serta ibu bapa yang dihormati dan murid-murid yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada ibu bapa yang datang hadir pada hari ini. Untuk lebih berkat lagi pertemuan kita pada hari ini, kita akan persilakan adik Naufal untuk membaca doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menaikkan rasa kesyukuran di atas kurniamu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami ini hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur ke atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, ya Alim, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, serta sinarilah hati-hati kami dengan cahaya hidayah dan petunjukmu. Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami, ibu bapa kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami terus istiqomah berkhidmat, menabur bakti dan melakukan ummah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Makasih dengan adik Naufal. Tanpa kita membuang masa, kita akan teruskan aktiviti kita, yaitu majlis mempersilakan Inci Montin Santaim untuk memberi ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Pengacara majlis kita pada pagi ini, Julul Masudar, yang berusaha sahabat saya, PK Kampung Inci Sufian, yang saya hormati ibu-ibu bapak, rekan guru, juga para murid yang saya kasih sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua. Oke, saya berucap sedikit mewakili guru besar guru besar dengan PKM tadi. Ada urusan untuk pengeluaran kuang yang akan diserahkan pada petang ini. Jadi saya diberikan mandat untuk menyampaikan sedikit ucapan kepada kita semua pada pagi ini. Jadi pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas, terima kasih kepada Ustazah Nuridah karena dapat menyediakan ataupun dapat kita bersama-sama untuk taklimat permohonan ke PKSK ataupun permohonan ke sekolah khusus khas untuk murid-murid kita tahun 6 sekarang ini yang akan yang berminat untuk melanjutkan pelajaran ke sekolah khusus lah. Dan seperti yang kita tahu bahwa sekolah khusus ini termasuklah
vokasional, sekolah menengah agama, berasrama penuh, maktab tentera, dan banyak lagi yang akan diterangkan oleh Ustazah Nuridah Nabilah. Terima kasih kepada Ibu Bapak karena dapat meluangkan masa bersama-sama, dan kita buat program ini supaya tidak ada keciciran permohonan daripada murid-murid lah. Sebab kita dipahamkan bahwa tahun lepas ada yang berminat tetapi tidak sempat untuk mengisi. Jadi sayanglah dia cicir untuk mengisi permohonan ini. Jadi pada pagi ini kita akan buat taklimat penerangan bagaimana untuk mengisi, dan selepas itu kita akan buka counter untuk pengisian. Kita akan isi terus bagaimana untuk mengisi borang online ini lah. Buat tidak membuang masa, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih karena dapat hadir bersama-sama pada pagi ini, dan semoga apa yang diterangkan akan memberi manfaat kepada kita lah. Dan untuk pengetahuan, permohonan ini akan ditutup pada 17 September. Taklimat ini saya serahkan kepada pengurus majelis. Sekian dan terima kasih. Masanya untuk mendengar taklimat daripada taklimat PKSK untuk pengisian tingkatan 1 tahun 2022 yang disampaikan oleh Ustazah Nuridah Batari. Dipersilakan. Baik, terima kasih yang berusaha penolong kanan 1 Cikgu Muhyiddin, Fikih Hukum Cikgu Sufian, Cikgu Masna selaku guru kelas 6 Cerdi, para ibu bapa yang sudi hadir serta murid-murid sekalian. Baik, Assalamualaikum semua. Okey, sekali lagi Assalamualaikum semua. Okey, baik, terima kasih. Baiklah, hari ini Ustazah akan minta maaf lah ya, saya membahasakan diri sebagai Ustazah macam dalam kelas pula kan perasaan ni. Okey, baiklah, hari ini Ustazah akan memberi sesi taklimat mengenai pengisian, bagaimana cara mengisi PKSK. Sebelum itu kita patut berkenalan terlebih dahulu apakah itu PKSK. Baik, PKSK ni dia mula diguna selepas UPSR sudah dimansuhkan. Jadi bila UPSR sudah dimansuhkan, jadi KPM buat ni lah PKSK ini sebagai laluan kalau murid ini nak pergi ke tingkatan 1. Baik, setakat ini PKSK ni andai kata murid-murid dengan ibu bapa berminat untuk memasukkan anak ke sekolah asrama, contohnya di SMKA ataupun SBP di Malaysia ini, jadi memang perlu mengisi di dalam link itu. Secara manual sudah mulai memang susah sudahlah mau isi secara manual. Jadi kalau kita tidak ambil tahu tentang cara permohonan ini, memang tercicirlah bagi murid-murid yang kita nampak macam layak kan. Jadi dia tak mengisi, so sangat sayanglah. Yang patut isi permohonan ini. Baik, sebenarnya permohonan ini yang patut mengisi ini adalah kita sarankan kepada ibu bapa. Sebabnya kalau tengok nanti nak masuk permohonan ini tidak ada melalui guru kelas, dia perlu minta IC murid dan juga minta IC dia punya ibu bapa dia lah. Jadi dia macam satu benda yang kita perlu jaga betul-betul lah. Sebab kalau pernah menjadi isu lah di sekolah, bukan sekolah sini, macam di Semenanjung, bila mana anak dia ni sewaktu menerima macam ada yang surat tawaran tu, sama ada nak terima ataupun tolak, bila buka apa yang berlaku, anak itu sudah menolak. Bukan anak itu yang menolak, tetapi mungkin ada orang masuk dan menekan untuk menolak sehingga menyebabkan
maksudnya orang itu sudah menolak lah. Sebab itu kenapa kalau boleh kita perlu maksudnya perlu jaga betul-betul lah, macam jangan mana tahu ada orang yang jahat ke, tidak suruh anak kita masuk ke apa, jadi perlu jaga betul-betul lah. Okay, next slide, kita masuklah. Okay, tarikh buka permohonan ini bermula 1 Ogos sehinggalah 17 September. Ada berapa minggu lagi untuk kita ada masa untuk mengisi? Okey, boleh kira nantilah berapa minggu lagi. Baik, permohonan ini dia bukannya macam ada yang tanya saya, diorang buat cepat-cepat sebab risau nanti permohonan akan penuh. Tidak, permohonan ini dia tetap akan terima berapa ribu pun pemohon, dia akan tetap terima selagi tidak sampai tarikh tutup. Itu yang berlaku. Sebab itu kenapa ada yang isu macam parents dia akan isi sehari sebelum lah. Sebenarnya boleh juga, tidak ada masalah. Cuma dia ada macam contoh kan, ustazah boleh tak minta PBD anak saya? Sehari sebelum dia baru minta. Kalau macam kita tengah busy time tu buat hal lain, macam takutlah pulang-pulang tercicir. Okey, semakan pusat pentaksiran tingkatan 1 yang ini kan, kalau 17 September tu walaupun dia 17 September, kita tidak galakkanlah untuk mengisi sehari sebelum, sebab bila satu Malaysia mengisi, dia akan jadi jam lah sistem tu. Sebab tu kenapa siapa yang mengisi, dia rasa macam kenapa saya balik-balik masuk ustazah tapi saya tidak dapat tembus-tembus. Bila saya try tekan, lama betul loading. Sebabnya memang masa tu memang sangat jam. Jadi apa yang patut dibuat adalah kita terpaksa cari masa seperti tengah-tengah malam ke, subuh ke, yang kita rasa macam orang macam susah sekitar, macam kurang-kurang lah orang masuk dalam permohonan ini. Okey, semakan pusat pentaksiran ni pada 25 hingga 27 hari bulan Oktober. Okey, semakan ni maksudnya nanti selepas saja habis permohonan tu dia akan suruh semak di manakah anak di manakah anak anda akan menjalani temuduga PKSK ni. Dia macam adalah temuduga lah, macam ambil ujian begitu. Jadi setiap tu tidak akan sama. Jangan contohkan kalau macam anak tu cakap, mak anak kawan saya ni hari bulan ini. Jadi jangan ikut kawan punya tarikh. Tanta anak punya tu sudah pagi ke, petang ke, ataupun tarikh lain. Jadi perlu buka dalam permohonan itu dan tengoklah dia punya tarikh sendiri. Okey, yang pelaksanaan PKSK ni dia punya bila tarikh temuduga itulah tarikh orang akan menerima ujian itu. Okey, next. Okey, nanti kan ada kan yang kena post dalam grup, kena bagi link. Saya rasa kedua-dua grup tu sudah kena bagi tahu, ada dimaklumkan apa link PKSK itu. Kalau tekan dia akan bagi kemungkinan paparan beginilah. Jadi kalau sebelum kita kalau misalnya ibu bapa nak try bolehlah tengok-tengok sambil dengar saya punya sesi taklimat, boleh cuba-cuba untuk buka lah yang link tu, tengok-tengok isi anak-anak punya, sama ada isi ataupun nak tengok-tengok pun tidak masalah. Okey, kalau tengok di sana ada bahagian info sekolah khusus, panduan permohonan. Okey, panduan permohonan ini kamu boleh klik sekiranya macam macam mana nak isi ni ya? Macam saya tidak tahu lah pula mau isi ke apa. Jadi boleh tekan panduan itu macam mana cara untuk mengisi. Dia memang ada bagi tahu macam mana cara mau isi semua. So boleh tekan klik panduan itu. Tetapi kalau misalnya nak isi borang, nak isilah, nak masuk dalam sistem tu, tekanlah borang permohonan. Next. Okey, paparan macam ni dia akan keluar tau, borang permohonan. Jadi ini yang saya kata tadi,
IC pemohon dengan IC penjaga utama. Okey. Ada isu sebelum ni berlaku bila dia masukkan IC anak dia betul, tapi IC bapa dia tu salah. Okey. Bila berlaku macam tu, boleh cuba hubungi guru kelas lah. Ustazah, kenapa bila saya letak IC bapa saya ada masalah? Jadi kita akan tengoklah dalam APDM. Bila kita tengok dalam APDM, rupa-rupanya masa pernah dulu macam isi permohonan, didapati bapa dia ni dia isi IC apa tu? IC polis dia. Dia guna IC polis. Polis kan ada dia punya ID tu. Jadi bila dia kan sentiasa berlink. Jadi maksudnya IC bapa dia tidak boleh isi sebab dia guna ID polis dia tu lah. Jadi baru boleh tembus. Kalau ada juga satu isu yang berlaku macam bila dia isi pemohon tu dan juga ibu apa dia penjaga utama tu, dia kata tak boleh masuk, memang tak boleh masuk. Jadi saya suruh kata, okey, cuba sekali lagi. Memang tak boleh masuk, ustazah, memang apa? Okey lah. Jadi saya pun minta lah IC dua-dua tu, IC pemohon dengan IC penjaga utama dia. Bila saya try, boleh masuk. Jadi saya beritahu lah, boleh pun masuk ni. Oh, baru dia, oh, rupanya dia silap apa ni? Macam kan 1-2 tu macam 1-1-2, maksudnya ada tersilap satu. Jadi dia memang tak boleh tersilap lah, dia mesti betul semua lah. Okay, sekarang bila sudah dapat masuk, beginilah keadaan dia. Dia akan nampak baca, dia suruh baca, lepas suruh baca panduan tu, dia suruh tekan. Dia akan suruh tekan macam apa dia kata tu, adakah anda telah membaca panduan permohonan? Kalau dah baca, okey, tekan dia. Memang tidak akan tembus lagi di dalam sistem tu. Kalau keluar pun, masuk balik tetap juga macam tu. Dia akan bagi juga paparan sama. Macam bila ustazah di mana bahagian isi PBD? Memang tidak akan jumpa lah sebab dia belum lagi isi bahagian ini. Mesti isi. Okey. Next. Okey, ini paparan. Okey. Untuk saya macam sebagai guru kelas, kita tidak dapat masuk. Jadi memang kita perlu pinjam IC murid bersama dengan IC penjaga utama dia lah. Mohon izin lah, kita perlu masuk untuk tengok-tengok sebab setiap tahun permohonan ini dia berbeza. Ibu bapa diminta untuk mengemas ini. Contohkan, kalau tengok data tu tiba-tiba anak tu contohkan anak dengan ibu tiba-tiba menjadi pakcik contoh. Memang salah lah kan? Itu tu anak saya, sepatutnya status saya sebagai seorang ibu. Jadi bila salah macam tu, perlu kemas ini modul pihak anak murid. Kalau sesiapa, ada tak parents ini yang pernah masuk modul pengurusan anak? Tak pernah kan? Saya dah pernah masuk kan? Jadi bila tidak pernah masuk, apa yang boleh ubah? Contoh, macam gimana tadi, macam ada beberapa status yang apa tu, yang ibu bapa tidak boleh ubah, hanya guru kelas yang boleh bantu. Diorang bukan masuk melalui ini, diorang akan masuk satu sistem lagi, iaitu sistem APDM. APDM ni lah yang akan berlink dengan PKSK ni nanti. Okey, diri pemohon boleh tengok contoh apa yang berlaku. Kalau ada yang berubah sesuatu ke dia punya apa. Tapi yang ini bahagian pemohon ni, maklumat diri ni, dia jarang apa ni berubah lah. Contoh macam tiba-tiba keturunan dia ini ni dia keturunan Banjau lah. Tiba-tiba dia berubah menjadi apa? Contohlah agama dia tiba-tiba menjadi agama lain kan? Benda tu perlulah cepat-cepat kita maklumkan guru kelas. Sebab memang tak dapat diubah. Ibu bapa tak boleh tekan klik, dia tak boleh tekan bahagian-bahagian ini. Hanya bahagian tu. Nampak tak penyakit alahan yang ada perkataan tiada ni? Jelas juga kan? Penyakit atau alahan ni, dia akan keluar. Kalau anak tiada apa-apa alahan, tiada lah.
kalau macam anak-anak maklumat ibu bapa, maklumat penjaga. Bahagian sini lah yang macam selalu ada macam perlu dikemas ini. So jadi ibu bapa perlu cakap, perlu tengoklah betul-betul. Kalau ada perubahan macam biasa maklumkan guru kelas. Okay, next. Please email sendiri, jangan terus keluar pergi tempat lain. Kita perlu ingat apa-apa perubahan yang kita buat, kita perlu tekan tu, klik untuk tu antar permohonan atau kemas ini. Sudah buat benda-benda macam perubahan dalam sistem ni, mesti tekan benda tu, kemas ini. Perlu ingat, sebab kalau tak buat, itu yang jadi bila dah isi, dia buat benda lain, lepas tu dah keluar sistem, masuk balik, kenapa hilang? Boleh jadi apa yang dia buat tu, dia tak tekan kemas ini tu tadi. Itu yang tak tersimpan lah apa yang dia nak buat tu. Andai kata macam salah ke pengisian tu, buat je klik untuk isi semula. Macam ada salah, okey, isi semula sajalah. Okey, next. Okey, yang ni pun masih lagi di ikon pemohon. Okey, next perubahan. Kalau tengok di bahagian maklumat PPD, dia minta lah setiap satu subjek tu dia akan minta. Untuk yang ni, dia bukannya saya rasa anak saya ni macam sesuai di tahap TP1 letak TP1 lah. Anak saya ni letak macam sesuai di TP3, letak TP3 lah. Dia tak boleh macam tu. Dia mesti perlu ada bukti. Maksud dia slip tu, kita ada bahan rujukan. Baik, berkaitan tentang PBD ini, untuk maklumat semua, bahasa Arab tahun ini, setakat ini tidak ada guru. Bila tidak ada guru, dalam permohonan ini dia akan minta PBD bahasa Arab. Jadi kita tak boleh kosongkan pula PBD bahasa Arab dia. Sebabnya walaupun sekolah ini mengalami isu kurang guru dan sudah juga pihak PPD pun kita sudah berbincang lah dengan pihak sekolah, sudah bincang dengan pihak PPD macam mana ni bahasa Arab memang tidak dapat sudah di SK Tamau ni sebab guru dia pun memang sudah banyak waktu. Jadi PPD bahasa Arab, tetapi hanya PPD bahasa Arab sahaja menggunakan PPD SEM akhir tahun 5. Sebab murid tahun 6 sekarang SEM akhir tahun SEM akhir tahun 5 dia tu ada lagi PPD bahasa Arab. Sebab tahun ini yang baru tidak ada bahasa Arab. Jadi guna yang tahun lepas punya itu hanya ambil yang bahasa Arab, itu yang terkini.